Kata Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni kita akan tengok dululah movement untuk CPO start daripada bigger time frame hingga ke smaller time frame. Okey, untuk CPO weekly, apa yang saya nampak sebenarnya weekly ni memang dia ada bagi satu direction, yang mana direction tu pun apabila harga CPO break below daripada 3366 dan expectation dia akan jatuh 2431. Okey, so ini lebih kepada long term lah, yang mana dia bukan dalam masa terdekat. Macam contoh yang ada pattern yang sebelum ni yang kita nampak pun macam ni sebagai contoh dia. Bila dia detect start daripada point C, dia nak capai hingga ke point D tu boleh kata dia ambil masa 336 hari. Okay, almost setahun lah, lebih daripada setahun juga tempoh. Jadi mungkin saya boleh target lah dalam tempoh berapa, dalam tempoh lebih daripada setahun. Sekarang dah berapa? 238 lah. So roughly mungkin dalam tempoh 1 tahun lepas tu 360 hari lah. Mungkin pada bulan Februari tahun depan. Itu expectation dia yang mungkin harga untuk CPO mungkin akan jatuh. Nah, ini lebih pada long term lah. Tak ramai yang masuk lebih pada long term. Okay, lepas tu kita tengok dekat daily. Daily memang tak ada apa-apa, tapi apa yang saya boleh komen dekat daily, kita nampak pergerakan untuk CPO ni dia tengah jatuh ke bawah. Ini yang pertama. Ini yang kita panggil sebagai accelerate apa nama? Accelerate trendline. Okay. Under accelerate trendline, memang tak ada tanda-tanda yang CPO ni akan naik lagi lah dalam masa yang terdekat. Okay, so macam biasa kita akan fokus terus jatuh. Okay, dalam masa sama saya akan cuba masukkan, saya akan tengok dulu adakah kita boleh anggap sebagai channel. Okay lah, boleh anggap sebagai channel juga. Saya ambil lagi satu line sini. Okay, saya tak nampak channel lah. Untuk yang sini tak ada apa-apa, saya just jumpa pattern ni saja. Okay, tapi bila saya adjust sikit, saya nampak macam ada falling wedge. Macam lah, tapi ini bias sebab saya ambil daripada label yang tak complete lagi. Okay, dia tak complete lagi, tak boleh ambil sini. So ambil sini je lah. So tak ada apa-apa tanda lagi. Okay, so kita adjust lagi lah. Dia memang kena banyak adjust Ini yang saya nak bagi tahu pasal dia bukan satu pattern tu dia kena maintain je. Okay, ini last kali apa yang saya nampak. Saya tengok macam channel lah macam channel. Okay, so chances dia untuk jatuh ke bawah ni kemungkinan ada lagi hingga 3-4 something lah. So boleh tengok daripada report yang saya bagi tu based on weekly. Okay, alright, then kita tengok daripada 60 minit. Nampak 60 minit pun dah start jatuh dah. Okay, dan dia terus continue down. Okay, so memang tak jumpa apa-apa. Kalau masuk pun dah terlepas. Ini yang latest hari tu saya ingat ada sekali kita cuba masuk, dia naik. Okay, saya sembang dengan klien seorang tu. Dia kata next 3852 bla bla bla, tak sampai, lepas 76. Okay, dia hold lagi sampai sekarang. Saya gelak dekat klien seorang tu. Okay, memang betul dia dah start jatuh. Dan sekarang ni boleh kata ni level unseen for the past berapa lama ni. Start daripada bila ni? 22 Jun 2023 dia dah start break. Okay, ada satu lagi alang-alang daripada bagi market review kan. Sebab saya pun dah tak bagi dah CPO apa. Saya tak bagi signal almost every day dah. Tak macam dulu dah. Okay, jadi saya tunjuk sikit lah ada benda ni. Try lah rajin-rajinkan lukis daripada previous higher low ni ataupun previous structure. Dan next kita boleh target lah. Apabila dia break 3512 akan jatuh lagi. So ambil je mana previous higher low ni. Okay. Higher low lah. Higher low. Ambil higher low ni sebagai kita punya satu level sebagai support. Boleh juga kita boleh gunakan benda tu walaupun benda tu benda basic. Okay. Alright. Dan last kali kita akan tengok dekat 30 minit. Okay, dekat 30 minit sebenarnya tadi ada satu pattern. Okay. Tapi pattern ni boleh kata dia jatuh, dia junam dia sharp. Okay, boleh kata dia agak sharp jugalah jatuh pagi tadi. Lepas tu dia naik semula. So macam mana nak masuk? Mana sempat kan? Okay. Apa yang saya boleh komen lah saya nampak macam 3553 ni, 3553 adalah level yang cantik untuk kita boleh cubalah. Tapi disebabkan latest tadi ada news tentang export data agak teruk, jadi saya pun tak pasti, ada kemungkinan dia akan continue down lagi mungkin dia akan terus jatuh lagi. So saya pun tak pasti macam mana, kita akan tengok lah. Sebab saya expect dia akan jatuh, tapi nak cari buy sekejap boleh kot. Boleh lah buy sekejap. Tapi entry saya tak bagi sini. So dekat sini. Sekali saya jumpa dekat 15 minit. So dalam 15 minit ni barulah nampak benda dengan lebih clear. Tapi lebih kurang sama juga.
level yang kita nak masuk buy kalau nak cuba pun dekat 3553, itu je level yang kita akan masuk. Okay, so saya buat satu kesimpulan lah, 2 level saya akan masuk buy, yang mana saya akan buy 3553, 3502, dan stop loss saya tak ambil 3484 lah, saya ambil 3475. Okay, so expectation saya dia akan naik dan target saya mungkin dia akan naik sampai level sini. Okay, so bergantung juga sebab tadi expert data agak teruk juga. So, macam obvious sangat teruk. Saya pun takut juga dia jatuh ni. Okay, so kita akan tengok nanti macam mana. Okay, dan smaller time frame ni yang ada dekat dalam paling kecil dekat 10 minit dengan 15 minit dengan 5 minit. So 10 minit dah nampak benda ni, tapi pagi tadi memang tak sempat. Even dekat yang subscription pun saya bagi memang tak sempat juga. Sangat laju lah. Okay, so ini entry point, stop loss ini. So boleh kata lebih kecil lah daripada kita compare 30 minit dengan 15 minit tadi. Okay, okey lah RM500 sekali cuba. Sekali cuba RM500. Okey lah. Bagi saya okey lah. Tak ada masalah pun kalau nak cuba. Okay, alright. Semua signal saya kata memang buy. So walaupun saya nampak macam nak jatuh, tapi saya cuba buy dulu. Okay, lepas saya cuba buy, kalau dia terkena, dan baru kita akan switch lah, cari sell. Tenang je. Sebab kadang-kadang kita tak boleh masuk based on apa yang kita fikir. Kita kena masuk based on apa yang kita nampak. Saya nampak dia bullish, so saya cari bullish je lah, saya cari buy. Okay, alright. Kita tengok dekat soya bean oil. Soya bean oil weekly ada channel. Okay, saya expect itu pecah, tak pecah, dia jatuh. Okay. Lepas tu kita tengok dekat daily. Okay, tapi tak ramai masuk daily lah. Saya pun tak tahulah macam mana ada yang masuk daily ke tak. Okay, alright. Dekat daily saya ada nampak ada bullish gap. Okay, yang mana harga mungkin akan reverse selepas dia sentuh 5321. Okay, last done 5352. So roughly ada dalam berapa tick? Roughly dalam 31 tick lagi lah sebelum dia capai, dan baru dia reverse. Tapi ini based on daily. Okay, based on daily. Right. Lepas tu dekat 60 minit. Kita tengok dulu 60 minit. Saya tengok macam cantik je ada channel ni. Jom kita lukis dulu. Okay, tak boleh main agak-agak lah. Tak berapa hebat sangat lah kalau saya nak main agak-agak. Oh, channel confirm tak. Saya kena lukis juga. Dan daripada lukis baru saya nampak. Okay, ada temporary lah. Saya nampak ada temporary channel dekat dalam ni. Okay, mungkin dia ada chances lagi lah untuk jatuh dekat bawah. Okay, ada chances lagi. Tapi saya ada pakai satu ni lah, Harmonic Strength Index. Harmonic Strength Index dengan apa satu ni, Amplified RSI, yang mana dia kata macam dia nak naik ni. Okay, dia simple dia, bila jatuh dia start hook up, naik dekat atas, sini pun akan naik lah, itu expectation dia naik. Okay, lepas tu dia jatuh balik, lepas tu dia hook up, naik, balik lagi, hook down, dan kita akan masuk sell macam tu je. Tapi bukan selalu benda tu boleh berlaku. Okay, kita kena lukis juga. So apa yang saya lukis dalam ni, saya nampak ada channel je. Okay, so beruntunglah siapa ambil signal tu, sebab nanti mungkin Tuan Zafri akan lukis lah. Dia akan lukis benda ni, dia akan confirm semua. Sebab saya kalau channel ni, saya lemah sikit. Okay, bukan lemah, maksud saya tahu yang channel ni memang akan reverse. Tapi kalau siapa yang gunakan Elite12, dia punya expectation lebih ni lah, lebih bagus lah. Okay, lepas tu ada satu pattern ABCD yang previously memang dah kena. Dia kata dia dah makan dah. Kita punya apa nama? Dah kena dekat TP dia dah kena dekat TP. Okay, ni lama ni. Lama kita tunggu 5637 ni berapa highest 5637 tepat dia kena. Lepas tu dah habis kena TP1, lepas tu dia junam jatuh ke bawah. Saya ada bagi dalam report juga weekly semalam, dan saya ada bagi tahu ada dua je expectation dia. Kalau dia naik, dia akan terus pergi sini dekat TP. Okay, saya saya expect sampai TP je lah. Saya tak expect sampai naik atas. Tapi saya tak jangka juga selepas dia kena TP semalam, start daripada pukul 3 terus dia junam jatuh ke bawah. Okay, adalah news-news yang terlibat kat dalam tu yang kita pun tak ambil tahu sangat lah. Okay, boleh kata dia pun dah start jatuh ke bawah. Okay, untuk 15 minit tak ada apa yang saya boleh komen, memang tak ada apa-apa. So kita expect dia akan terus jatuh je lah. Okay, sama je, ni berapa, 10 minit sama juga, tak jumpa apa-apa pattern. Okay, just follow je lah. Okay, kita akan follow je. Ini semalam ada satu view yang saya bagi, malangnya dia tak kena lah, boleh kata dia just singgah sampai ni je, highest point, dia tak singgah dekat level atas lepas tu dia terus jatuh ke bawah. Sayang lah, dia kata memang sayang juga. Kalau saya target dekat bet semalam, memang sebenarnya boleh masuk, cuma saya tak ni lah, saya nampak ada pattern tu kan appear, so dia dah extend. Kalau saya bagi bet pun memang
memang dah makan stop loss tu sebenarnya, tapi takkan kita nak masuk lagi kan dekat level bawah, tak apalah. Kita anggap je terlepas entry. Okay, dan last kali dekat pattern yang lain. Okay, so dekat pattern lain mungkinlah nampak ada bearish pattern, cuma ni based on 3 minit. Kalau 3 minit saya tak pakai dekat signal yang signal yang kita bagi tu, itu yang saya pakai lah based on 3 minit, 2 minit. Okay, yang ni tak pakai lah, dekat harmonik jarang sekali. Okay, berlaku benda tu. Okay, semalam cerita tentang crude oil. Okay, kita ni dulu kita review dululah based on weekly. So weekly apa yang kita nampak dekat dalam, saya nampak dia dah pecah, okay, daripada previous support, dia dah pecah trendline support. Lepas tu previous support become resistant, dia sentuh semula. So macam mana sekarang ni, sama ada dia boleh jatuh atau tidak. Since ini adalah weekly, so kita kena tunggu hari Jumaat lah. So hari Jumaat confirm dia bawah, dan baru kita tahu yang market dia tengah bearish dan kita akan sell. Okay, lepas tu based on daily, ni based on daily lah. So based on daily, apa yang saya nampak memang view tengah cari sell lah. Ini saya pun tak ingat, saya ada bagi ke minggu lepas, saya pun malas nak ingat lah. Okay, so dia dah start jatuh, dah kena dekat TP pertama. Okay, so kita tunggulah sama ada dia boleh jatuh ataupun tidak. So memang bullish walaupun dia ada retracement sedikit, minor, tapi saya tetap expect dia akan jatuh juga. Kita akan tunggu dekat TP bawah ni lah. Okay, lepas tu dekat 60 minit saya tak jumpa apa-apa. Okay, tak jumpa apa-apa lah. Ada satu geng dekat sebelah tu, grup sebelah tu, diorang suka gunakan ni cup and handle, sikit-sikit cup and handle. Tengok, okay lah, layan je lah, cup and handle mu lah, cakap kan. So kita tengok dulu ada ke cup and handle ni. Mana aduh. Ni lah ni, saya anggap ni. Okay, adalah cup and handle macam ni sikit Kita rendahkan sedikit lah supaya sama level. Ni, apa, cantik cantik lah. Okay, dia kena dekat sini pula. Tak apalah. Lepas tu ada triangle, selalunya ada triangle lah. Ini handle dia. Okay, orang duk kata ini handle. Okay, saya tahu benda ni, tapi saya rasa macam nak gelak je bila nak pakai benda ni. Okay, lepas tu once kalau dia breakout kalau dia breakout, dia simple je benda ni. Saya ambil daripada level bawah ni sampai ke level atas ni. Bila dia breakout dia, so expectation dia akan terus naik hingga ke level sini. 5.9%. Tapi saya tak percayalah pattern ni sebab saya tak study banyak. Okay, kita fokus dekat 30 minit. So 30 minit saya nampak semalam ada sharp pattern, tapi entry tak kena So entry tak kena, dah habis cerita. Lepas tu ni juga level yang sama. Semalam sebenarnya kalau dapat sell level ni memang cantik lah. Sepatutnya dah kena lah. Selain kita akan expect dia akan jatuh lah. Okay, saya pakailah 15 minit ni Okay, based on 15 minit, entry dah kena pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima melebihi, way above daripada yang saya letak sell lah. Okay, sebab saya letak sell 8650 Tuesday kan. Sepatutnya dah kena ni. Kena. Dah kena. Okay, siapa yang claim tak kena boleh bagi tahu saya lah, dan kita boleh discuss nanti. Okay, so sekarang ni kita akan tunggu dia jatuh sampai level 84. Okay, lepas tu 84 kita akan expect dia naik kemudian. Okay, so kita fokus dulu buy dekat level. Kita sell dulu dekat sini Lepas tu kita fokus dekat bawah nanti sebagai TP. Okay, right. Okay, yang ini cerita semalam lah. Semalam based on 10 minit saya ada bagi ini yang saya bagi tahu semalam sekejap je. Bagi entry point, okay, kena dekat berapa? Pukul 9 ke? SAS, lepas tu saya suruh trailing. Dapatlah 20 tick. Tolak go crash 2-3 tick adalah dalam $180. $180 darab 4.7 berapa dah dapat? Okay, 1804.7 adalah 846. Tambah sikit dah cover signal selama sebulan. Okay, itu yang beritahu jangan kedekut lah nak bayar. Okay, even saya pun bayar sistem ni, sistem untuk dapatkan ni pattern-pattern semua ni $1,000 setahun. Okay, jangan kedekut lah. Okay, benda yang saya bagi ni sebenarnya benda yang daripada benda kita bayar ni lah. Okay, so nampak ini yang jatuh masa mula-mula, tapi sayangnya kita trailing, dia naik sekejap daripada sini masuk, dia jatuh, dia naik, kena trailing. Okay, lepas kena trailing, saya tak sangka juga dia terus jatuh ke bawah. Ada yang tanya saya semalam, dia kata kenapa nak kena trailing, kenapa tak tunggu je TP? Okay, kalau tak trailing, apa berlaku? Tengok dia terus naik sampai level atas, dia terus sapu kita punya stop loss. So bila sapu stop loss, habislah cerita. Sepatutnya benda tu kita ada profit, tapi kita kena stop loss, rugi. Crude oil ni, walaupun modal besar 15,000, tapi sekali masuk dapat 1,000, banyak lah.
Banyak, seriously memang banyak. Masuklah dekat CPO kalau boleh buat. Bukan senang nak masuk dalam CPO. Okay, alright. Jadi sekarang ni untuk crude oil apa yang saya nampak simple je. Okay, dia dah kena TP pertama, dia naik semula. Okay, dia makan stop loss tak apa, masuk semula entry ni. Okay, tapi saya punya expectation nanti dia akan jatuh lagi lah. Right? Mungkin dia akan jatuh lagi. So, saya punya view ni boleh kata memang inline daripada mana? 5 minit saya, 10 minit saya, inline lagi dengan 15 minit. Okay? Yang ni tadi saya cari apa? Saya tetap cari sell, saya kata sebab dia dah pecah dah ni. Walaupun hari ni dia dah naik. Okay? Even kalau saya kecilkan time frame semula ke daily, nampak daripada previous support become resistant. Okay, dia kena semula. Kalau dia naik, tak boleh buat apa-apa lah. Market akan naik. Itu expectation dia. Okay? Right. Itulah yang saya boleh komen. 8650 selling point. Lepas tu kalau nak sell lagi semula boleh. Cubalah sell dekat 8629. Tapi tak banyak lah profit. Tak banyak pun. Ni kalau dapat sapu pun banyak ni. 51 tick $510. Oh, $510 adalah 2-3 ribu lengangan. 2,000 lebih lah. Okay. Itu untuk crude oil. Okay, kita tengok dekat rubber ni boleh kata agak lama juga lah. Saya tunggu almost 2 bulan juga saya tak jumpa entry point untuk rubber. Dan finally barulah jumpa. Okay, so rubber futures. Right. So rubber futures saya nampak ada satu pattern ni kita panggil sebagai bad pattern in the making. So dia tak confirm lagi lah. Okay, in the making saja. Jadi kita akan target dia akan naik sampai level 150.8 So tak mustahil lah ada berapa point lagi. Dia boleh naik ni. Saya nampak dia boleh naik. Okay. Lepas tu time frame yang kecil memang tak ada apa-apa tak jumpa apa-apa. So saya fokus lah dekat daily. Margin baru 2,000 lebih kan. 2-3 ribu macam tu lah untuk satu lot. Okay, saya jumpa soybean futures buka-buka sini saya nampak dia tengah flat sekarang ni. Okay, dia tengah flat. Tapi dalam masa sama saya nampak dia ada satu pattern ni kita panggil sebagai shark pattern lah. So shark pattern dia dah jatuh, kena dekat TP pertama. So next apa kita akan buat? Saya akan target dia akan naik. Okay, mungkin dia akan terus naik selepas sentuh 1726. Tapi mungkin dia boleh jatuh juga hingga 1158. Okay, sebelum dia buat satu kenaikan. Okay, so kita target entry dulu. Okay, entry kena dan baru kita target profit dengan stop loss lah. Okay, ini based on daily. Macam mana pula kita tengok dekat ni, dekat 60 minit. Okay, so based on 60 minit nampak dia kena TP pertama, test lagi. Okay, right, ingat cakap saya, bila dia dah kena dekat sampai TP pertama, okay, dah kena. Kedua, dia test lagi. Saya anggap masih pertama ni baru pertama kali kena. Dia jatuh melebihi daripada entry point. Kalau dia sustain above 1250.5, dia akan terus naik. Based on study yang saya bagi dekat klien, dekat yang signal. Memang minggu ni loss, tapi historical study based on soybean, sebenarnya soybean potential profit lebih banyak daripada produk lain yang saya pernah buat. Dengan crude oil lah, dengan platinum, 3 benda tu. Okay. CPO pun okey lah boleh buat, tapi semua tak tahan lah. Bila kita bagi, tak boleh gila tu stop loss. Tapi kalau sustain dalam tempoh 1 bulan, boleh dapat. Okay. Alright. Dalam masa sama, based on 30 minit dengan 15 minit, dia lebih kurang sama. Saya jumpa satu pattern ni. Okay, so pattern ni macam crab. Bila-bila masa dia nak reverse lah. Okay, so saya tunggulah ke level sini. 1.1268. So 1254.75 entry point kita akan masuk buy. Okay. Lepas tu simple lah. Nak ambil stop loss, selalunya kita akan ambil next pivot level lah. Kalau berani sikit, kalau hati kering, ambil lah bawah sedikit. Okay. Tapi soybean ni, kalau saya sembang macam ni, kita ambil stop loss macam ni. Okay, 22 tick. 22 tick, darab $12.5. $275 potential loss. Okay. Potential loss 275. Tapi, dia punya potential profit dia untuk TP pertama lah. Untuk TP pertama potential profit dia 34 tick. 34 tick ni berapa? 34 darab 12.5. Adalah $425 darab dengan 4.7. 2,000 juga tu. Itu yang kita tengok. Sebenarnya benda yang paling popular adalah corn dengan soybean. Compare dengan soybean oil yang kita rakyat Malaysia suka masuk sebab
dia dia apa orang kata perisa sama lah, bukan perisa, produk yang sama tapi perisa yang berbeza. Contoh dia macam soya bean oil, okay? Orang suka benda tu. Tapi bila tengok soya bean oil pun bukan senang lah nak buat. Kalau dulu memang saya berani cakap, view saya kalau setakat soya bean tu memang sekejap je boleh dapat. Okay? Tapi sekarang ni susah sikit. Okay, kita tengok dekat corn. Corn boleh kata dia dah jatuh, dia dah kena dekat TV pertama. Okay. Okay, saya cuba tengok lah yang smaller time frame. Yang ini pun, ini saya tak ingat apa yang saya lukis kat dalam ni. Tak ada apa-apa pattern. Yang saya nampak itu je yang paling latest. Dekat 60 minit, entry dah kena dan dia dah kena dekat TV pertama lah kalau ikut betul. Saya pun tak update semalam. Tak boleh bersukaria lah. Nak melompat-lompat. Okay. Alright. Minicon. Minicon okey tak ada apa-apa juga, saya tak jumpa. Okey, satu saya nak bagi tahu, kalau minicon ni kalau saya nampak, saya berani masuk based on weekly tau. Memang saya berani masuk weekly. Okey. Kalau big con tu saya tak berani lah. Pasal apa? Sebab minicon ni memang target saya kalau nak masuk, memang kita akan masuk based on long term. Okey. Macam contoh margin dia 3,000 kan, tambahlah 2,000. Okey, boleh hold. Tengok dia dah jatuh. Market sekarang tengah flat. So bila market tengah flat, apa yang kita expect, apa yang kita patut buat bila market tengah flat? Ini yang kita kena cepat-cepat ubah. Kena buy dekat support, sell dekat resistance. Tapi bila kita buy dekat support, tiba-tiba dia jatuh, dia break down, cross under je, dia terus continue down. So kita kena ni lah cepat-cepat switch. Itu je yang boleh buat. Tak boleh nak mengenang nasib tengah loss dekat sini. Masuk buy, expect dia akan flat naik ke atas. Lepas tu tiba-tiba tak jadi makan stop loss. Tak boleh mengenang nasib. Kena buat decision cepat. Okay. Nak duduk tepi bucuk corner ke apa ke, tepi bucuk katil, tak payahlah. Masuk je semula. Okay. Right, live cattle ini minggu, 2 minggu lepas 2 minggu lepas, 3 minggu lepas saya ada bagi untuk sell. Sini pertama, kedua masuk sell, dia dah jatuh dekat, dia dah capai sampai TP pertama. Okay. Ini sedap jugalah kalau dapat. Kalau dapat lah siapa ada masuk. Saya ada beberapa kerat je klien yang betul-betul masuk dekat live cattle lah. Sebab dia kata tak boleh tahan lah malam. Malam ni aku nak ngajak anak mengaji lah dia kata. Lepas tu malam-malam dia nak adalah macam-macam benda dia nak buat. So dia nak fokus siang je. So terlepas lah belum. Itulah waktu malam, ada masa sekejap setakat ambil 1 jam je tengok chart, lepas tu dah berhenti. Cukup lah. Okay, kalau saya lah. Mungkin ada setengah orang lain tak sama. Nak kena jaga anak kecil lagi kan. Ada yang nak kena jaga anak besar lagi lah. Saya tak tahulah siapa yang nak jaga anak besar tu. Okay, untuk iron ore pun saya target untuk naik ke atas. Ini yang previously lah yang saya pernah bagi. Daily chart. Tapi daily chart besar lah. Sangat besar dia punya dia punya stop loss tu. Ni 18 September. Bukan, saya tak bagi daily chart. Saya bagi ni. Saya bagi ni, silap. Okay, saya bagi dekat 15 minit, memang dah terang-terangan lah, dah jatuh dan dia dah makan stop loss. Okay, so tak ada cerita baru, tak ada new pattern juga, jadi kita ignore dululah dekat iron ore ni. Okay, so odd futures ada tapi tak ada klien masuk lah. Dulu ada sekali je klien masuk. Okay, tapi tak tahu kenapa dia kata tak boleh nak tunggu, dia kata lambat apa laju ni komoditi. Okay, net gas ada. Net gas adalah satu pattern yang paling latest saya nampak. Natural gas saya nampak pattern ni. Okay, so dia lebih selamat kalau siapa yang biasa gunakan harmonik. Okay, biar dia jatuh dulu. Bila dia jatuh, kita masuk buy stop limit. Lepas tu dia jatuh makan stop loss, tak apa. Okay, jatuh lagi lah. Dan baru kita masuk semula buy stop limit. 2 level ni. 3.346, 3.353. Kita buy stop limit. Okay, dia satu drawing ni kalau kita jumpa, kita boleh masuk berkali-kali tau. Yang crucial point dia untuk harmonik ni, masa kita entry point je. Tapi bila view dah betul, situlah kita hold sampai lebam. Okay. Saya panggil term tu hold sampai mampus lah. Kita nak hold sampai habis. Tapi bukan semua orang boleh buat kan. Itu reason dia kenapa saya tak bagi dah. Kita take out. Okay. Okay, ini tak ada apa-apa. Dekat gold features. Okay. Gold features saya nampak ada satu pattern. Jadi dekat gold ni ada deep crab pattern. Okay, saya terus tulis lah. Saya terus lukis lah dekat dalam ni. Okay, based on 15 minit, saya ada jumpa 2 entry point. Okay. Okay, level untuk kita sell adalah 2. Dekat 1878 dengan 1875. So, boleh cuba lagi lah, boleh queue lagi lah order ni. Okay. Jadi, stop loss kita akan ambil antara 2 level. 79.1 ataupun 81.7. Since dia dah kena tepat dekat Fibo level ni, dekat 200 extension level untuk Fibonacci.
Jadi kita adjust lah sama ada kita nak ambil 79.6 ataupun 81.7. Okay, so kita akan cuba. Kalau nak ambil dekat boleh, kena stop loss masuk semula. Kalau nak ambil jauh boleh, tapi masuk sekali, lepas tu kalau dah kena, dah kena. Okay, tak payah tengok lagi chart, pergi duduk. Duduk buatlah something supaya tak ingat loss tu. Okay, right. Sebab saya dulu pernah juga bila kita masuk sehari-hari nak fikir tentang ni, tentang loss. Padahal bukan boleh buat apa pun, just move on lah. Okay, move on, lepas tu buat benda lain. Okay, sampai satu tahap loss, setakat loss berapa? 5,000, 10,000 boleh tutup mata dah. Itu saya lah. Orang lain saya tak tahulah macam mana. Okay, right, kita tengok copper tak ada pattern lah. Dia pun tak ada yang masuk. Okay, kita tengok apa lagi? Nasdaq. Okay, saya ada klien yang masuk dekat ni dekat micro Nasdaq. So kita tengok dululah. Alang-alang saya terus bagi review lah. Okay, dekat Nasdaq ni, ini mini Nasdaq So dekat mini Nasdaq kita expect dia akan jatuh lah. So entry point yang saya target dekat 15188. Okay, TP 14990, lepas tu stop loss dekat 15258.75. Okay, dan saya ada klien yang masuk A50 juga so 60 minit dengan 30 minit ni sama, tak ada beza, except for 10 minutes. Okay, untuk 10 minutes nampak sama juga. Saya nampak yang pattern ni dia kata nak sell juga selalunya kalau saya jumpa macam ni, saya akan terus ni lah. Saya akan terus tengok lah target dia boleh pergi sampai level mana ni, 61.2. Dapat 61.2 kita tahulah dia akan pergi 1.618. Crap pattern yang mungkin akan appear. Okay, so sama juga. Saya akan target sell. Semua sell lah. Especially untuk US kan ada latest news. News dia pasal yang partial government shutdown, itu yang last minggu lepas. Sebab saya suka tengok news. Okay, saya suka tengok macam Bloomberg, CNBC, selalu kita akan buka TV dulu lah, kita layan. Okay, kita akan tengok lah apa current issue, tapi sambil dia akan explain lah tentang movement market. Okay, mini S&P pun sama juga memang kita target dia akan jatuh juga ada stop loss level dekat level atas tu. Okay, lepas tu ini micro. Bagi tahu color purple ni lama dah ni saya lukis ni. Kalau color purple tahun 2000 berapa? 2021. Okay, lama dah ni kalau saya lukis color purple ni. Dulu saya suka guna color purple sebab dia nampak clear kan, lebih terang. Okay, so Dow Jones saya tak jumpa apa-apa Dow Jones nampak macam naik ke atas pula. Okay, last kali kita tengok dekat KLCI Futures. Okay, KLCI Futures, apa yang saya boleh komen, saya nampak dia ni dia ini kalau siapa yang ada follow lah minggu lepas saya ada bagi tentang entry point untuk KLI. Entry saya 1413, TP pertama, TP kedua. Okay, dalam masa sama kalau dia tak capai 1440, kita cari sell lah. Ada satu pattern ni. Pattern ni kalau saya tak silap ini adalah pattern crab. Okey lah, memang crab pattern jugalah. So dia boleh kata dia inline Dia inline dengan TP. Dan dalam masa sama kita akan switch untuk cari sell. Okay, so sell level untuk KLI ni dekat 1444. Okay, lepas tu stop loss dia kita ambil atas sikit lah. Tak apalah, kita fokus dulu entry point. So ini level yang saya akan target 1444. Okay, KLCI, kita tengok FBM KLCI. Tengok KLCI lagi lah nampak memang sell dia. Okay, sama juga. Lebih kurang sama lah, tengok. Ada lagi sikit lah. Okay, tapi ini sell level dia sekarang lagilah rendah. Okay, 1431. Okay, untuk cash market 1431. Kalau untuk future saya target atas sikit. Okay, kita akan target sell dekat 1444. Okay, nak lebih clear sebenarnya dekat sini lah 1431. Sama jugalah 1431. Okay lah, antara dua level lah saya target ni dulu, 1431 dengan 1428.5 sell kalau kena stop loss nanti baru kita akan target 1440.5. Okay, right. Kita tengok spread dulu. Spread hari tu saya ada bagi dua je spread yang saya bagi, yang saya nampak. Memang ni dah ni memang betul-betul dia direct capai TP. Okay, tapi kita tengok dulu sampai level mana dia pergi. Kena TP ke tak? Memang dah kena dekat negative 105. Okay, so saya pun tak pasti boleh jatuh hingga negative 130 ataupun tidak. Okay. Okay, lepas tu kita tengok yang satu ni. Yang satu ni sepatutnya hari tu kita yang saya bagi view tu adalah sell dekat level sini Tapi saya tengok, saya compare. Ini tak kena lah. Ini memang tak kena. Kalau tak silap saya sell dekat negative 60 ataupun negative 70 something, saya lupa. Okay, memang tak kena entry point dekat sini
So memang dah tak ada cerita lah, dah habis cerita. Saya just bagi review je dululah tentang apa nama produk ni. Tentang spread lah, lama betul tak bagi spread kan. Klien ada yang minta spread, minta spread. Bila aku bagi kau tak masuk pula. Lepas tu kantoi pula kan, masuk dekat grup budak-budak sebelah. Itu yang kita tak suka tu. Okay. Right. So tak ada apa-apa, itu yang paling last saya nampak. Untuk produk lain, kalau siapa yang nak, just bagi tahulah. Okay, bagi tahu saya akan tengok lah. Sebab nak tengok produk ni senang je. Nak suruh saya lukis saham, tak ada hal lah apa saham tengah popular sekarang. Scanwolf. Mana naik je Scanwolf. Ni, saham pun saya boleh kira. Saham Scanwolf ni tunggu masa je nak jatuh. Senang je, tapi saham ni slow lah. Bagi saya lah slow. Kita perlukan duit 200,000 untuk buat scalping. 100 ke 200,000 untuk dapatkan profit yang sama dalam futures. Okay. Dekat futures ni kalau CPO slow gila, pergi masuk crude oil. Okay, masuk crude oil. Boleh cuba. Okay, ni saham macam-macam betul lah syariah. Ada banyak apa sekarang ni? Banyak doktor TikTok. Bukan doktor TikTok apa? Mufti. Islamik kita panggil mufti TikTok lah. Makin lama makin ramai, semua pun nak berebut-rebut nak kata futures ni haram. Macam aku nak lempang je, pandai-pandai jatuh hukum, dah jadi macam Wahabi dah. Kan? Tengoklah bahan-bahan. Ni kau tengok bahan yang dia ambil pun ambil daripada ambil daripada TikTok. Si TikTok buat TikTok, ambil bahan daripada TikTok dengan Facebook, dengan apa lagi? Macam-macam lah. Dia tak tengok habis apa yang orang komen. So kita pun menyampah lah dengan orang macam tu. Lepas tu nak buktikan, aku pun boleh scalping CPO. Okay? Bukan CPO, apa nama? Scalping kat saham. Sekali je aku buat. Tapi bila tengok modal, bapak besar. 200-300 ribu. 200-300 ribu, dia scalping dekat saham, nak buat profit yang sama dalam futures. Okay? Yang dekat futures kita perlukan modal dalam 5 ke 10 ribu je boleh buat scalping dekat saham. Okay? Kita taklah cakap yang CPO ni untuk orang yang miskin. Tapi kita boleh kata produk yang modal kecil. Sebab kita ada modal yang lain, kita boleh simpan tempat lain. Okay? Jangan jadi macam dorang lah. Saya pun ada lesen saham since 2013. Saya sembang lah dengan saya. 2013. Siapa yang dah lama masuk saham tu? Ada yang lama, ada yang since 80s lagi memang dah masuk. Since yang guna dapat sertifikat lagi sampai dekat rumah. Okay? Tapi boleh tengok lah. Saya tak malas nak banding. Kita tengok certain produk ni sesuai untuk certain klien, bukan untuk semua klien. Okay? Itu je yang saya boleh komen. Saya pun nampak saham, saya masuk juga saham. Okay? Itu yang saya boleh komen lah. Alright, insyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Ingat je cakap saya, tolong jaga ni lah, tolong jaga cut loss lah. Okay, lepas tu signal yang saya bagi tu pun macam biasalah, ada profit, ada loss. Tapi in the end kita akan tengok return dia. Kita akan tengok dia punya result pada ujung bulan tu je. Sebab apa yang saya bagi tu memang terbukti pernah buat dalam tempoh 1 tahun. Okay, tolak daripada last year lah. Last month memang terkena 12,000. Saya tengok, saya gelak je lah. Yelah, tapi previous dia tu. Sebab kita start pun pada 15 hari bulan. So saya tak boleh cakap yang semua memang betul-betul dah loss sampai 15,000. Itu yang saya boleh komen lah. Okay, terima kasih untuk siapa yang join. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.